Ah? Oh, tak ada orang yang bawa ni. Dia ada tak? Kamu tak main ni di hospital. Lepas tu berapa lagi nak? Kalau ada. Satu lah. Kalau ada insyaAllah. InsyaAllah. Ila dhatin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa ila jami'al arwahil muslimina wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 11 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim.
Kita baca kunut nazilah nah. Allahumma shalli ala sayyidina. Orang kena belah kanan saya suara tak berapa baik hari ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Wahai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati lagi diridhai Allah. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi puji, tanda syukur kepada Allah Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalla, atas rahmat kasih sayangnya yang tak pernah putus pada kita,
telah pun dikurniakan pada kita pagi ini dan seterusnya melalui hari-hari yang telah lalu dan hari yang mendatang. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan beriman dan bertakwa. Amin insyaallah ta'ala. Dan alhamdulillah, dengan keizinannya kita akan sambung perbincangan kita melalui kitab Hidayatus Sibyan. Kita sambung hari ini dalam kitab Jawi muka surat 19, dalam kitab Rumi muka surat 91. Ada yang lain tak? Ada yang berbeza-beza muka surat? Muka surat? Okey, satu lagi muka surat 74. Kan kita 99. Oh, 3 besi dah. Ha? Jawi. 4 lah kalau campur dengan Jawi dah. Jawi muka surat 19. Kemudian besi yang kedua muka surat 91, 74, 69. Ha? Tajuk dia sujud dan duduk antara dua sujud. Kan? Tajuknya sujud dan duduk antara dua sujud. Benda ni benda senang. Kata kita lah. Kata kita, tapi bila kita belajar, baru kita tahu. Benda senang saja. Sehari-hari aku punya buat berbelah kali. No? Sehari-hari kita buat duduk antara dua sujud ni berapa kali? Kalau wajib saja kita buat 17 kali. No? Tak wajib, tak campur sunat. Qabliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya. Syuruknya. Kalau campur-campur tu berpuluh-puluh kali. Benda senang kot sujud dan duduk antara dua sujud. Main sujud ni pula 2 kali. Kan? Kalau kata yang sekali-sekali 17, tapi pasal dia 2 kali, dia jadi 34 kali. Di antara ibadah solat yang dibuat berganda adalah amalan sujud. Baik, kenapa? Rukuk sekali setiap satu rakaat. Fatihah sekali setiap satu rakaat. Tapi sujud 2 kali. Kan? Satu rukun fi'li yang tak dapat tidak, kena buat 2 kali tu. Kalau buat sekali sah tak? Tak sah. Kena buat 2 kali. Tak dapat tidak. Mai ikut mana hukum ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, "Sallu kama ra'aitumu an usalli." Bersolatlah kamu, bersembahyanglah kamu seperti mana hangpa tengok aku sembahyang. Berulang kali saya baca hadis ni. Boleh kata setiap kali kita baca kitab ni, kita tak pernah tengok Nabi sembahyang depan mata kita, tak pernah tengok. Sebab kita tak hidup sezaman dengan Nabi. Tapi kita ada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, sahabat-sahabat yang dipanggil mutawatir, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka meriwayatkan beberapa sejarah sujud. Di antara sejarah sujud yang paling masyhur, kenapa sujud dilakukan 2 kali di dalam setiap satu rakaat? Dia ada 2 kali. Rukuk sekali, kecuali solat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tapi kalau sujud tak dapat tidak 2 kali. Hang sembahyang sunat kah, hang sembahyang fardu kah, maka dianya adalah sujud 2 kali. Kenapa? Baik, sejarah mencatatkan di dalam perjalanan Nabi SAW yang lebih masyhur dengan pengenalan kita, Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam naik Isra' dan Mi'raj, pada lapisan langit yang pertama, melihat para malaikat ramai. Nabi waktu mengetuk pintu langit pertama, Jibril yang mengetuk pintu langit pertama. Pintu langit pertama dijaga oleh seorang malaikat. Lalu dia bertanya, siapa yang mengetuk? Jawab malaikat Jibril, aku, Jibril. Beserta dengan anak yang soleh, Nabi yang soleh, manusia yang paling soleh.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang menjaga pintu langit pertama tu punya teringin nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah, secara jaga. Nak tengok kok jauh saja. Secara yaqadhah ni secara jaga. Membuka pintu langit yang pertama, berjabat salam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, memeluk penuh rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi menyaksikan para malaikat yang ada pada tingkatan langit pertama sujud semua sujud. Waktu Nabi masuk, Nabi bagi salam, bangkit para malaikat yang sedang sujud tu, bangun melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian sujud kembali. Kemudian sujud kembali. Itu di antara sejarah berlakunya sujud dua kali, mengikuti perilaku para malaikat yang bangun menjawab salam baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian sujud sekali lagi. Itu sejarah. Sejarah kenapa sujud ada dua kali. Dan kemudian telah pun dimaktubkan ataupun telah ditulis oleh para sahabat di antara perbuatan solat ataupun rukun fi'li dalam solat yang paling mulia ialah sujud, melebihi perbuatan yang lain. Yang paling mulia adalah sujud. Kenapa? Kerana hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan katanya, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zam. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirna, kami diperintahkan, kami disuruh oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nasjuda, supaya kami itu sujud ala sab'atin, di atas 7 awamin, 7 anggota. Berbeza dengan perbuatan ataupun rukun fi'li yang lain, kita tak disuruh meletakkan 7 anggota. Tapi sujud kena meletakkan 7 anggota. Maka Nabi mengisyaratkan yang pertama, Nabi sebut jabahatun. Jabahatun ni dahi, tapi Nabi isyarat kat sini. Ni apa? Ampun, hidung. Nabi sebut jabahatun. Nabi tak sebut di sini, dan tak sebut di sini, tapi Nabi sebut. Adakah Nabi tersilap? Baginda tak tersilap. Tak kita cerita. Pasal apa? Dia sebut jabahatun kat sini. Sini ampun. Dia tak tunjuk di sini. Okey. Ya, hadis sahih. Hadis sahih. Kemudian baginda mengisyaratkan kafain, 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. 1, 2, 3. Kemudian rukbatain, 2 lutut. Menjadikan 5. Dan yang terakhir sekali rijlain, 2 kaki. 2 kaki. Maka jadilah sab'atin a'zam, 7 anggota yang dikumpulkan. Kalau kita tengok waktu kita berdiri i'tidal, qiyam baca Fatihah, tapak kaki saja kan yang berpijak di bumi. Kita rokok masih tapak kaki. Kita duduk antara 2 sujud, papan punggung dan kita punya betik. Paha tak sampai lagi. Duduk antara 2 sujud. Tak? Tapi kalau sujud, dia syaratkan 7 anggota yang wajib. Jadi saya sebut hadis ni dia kata jabahah. Ditunjuk kat sini. Patutnya di sini tapi dia tunjuk di hidung. Maka ketika ini berlaku perbezaan pendapat. Sebab tu yang nak jadi khilaf ni. Ada setengah ulama berpendapat waktu sujud
wajib kena hidung. Waktu sujud wajib kena hidung. Walhal Rasulullah tak kata hidung. Rasulullah kata jabhah, dahi. Tapi jari baginda isyarat kat hidung. Okey. Nabi SAW ni saya kata dia kan rauf. Ya, penyayang sangat. Dia tahu tentang umat-umat dia ni ada hidung mancung. Ada hidung pesek nak lagu ni kan. Ada lubang nak luar. Ada lubang yang sempit. Dan cara kita ataupun struktur muka bumi kita sujud tak sama. Ada yang hamparan elok, ada yang berkelubi-kelubi. Tambah zaman Rasulullah dulu, dia pun tak ada hamparan. Kalau atas bukit lah. Kalau kata atas tanah sajalah. Itu menyebabkan apabila mereka bersujud, hidung kena ke lantai, menyebabkan dia bernafas di atas tanah. Masuk habis kasiak-kasiak. Debu-debu dalam lubang hidung. Jadi sebab tu Nabi tak sebut hidung wajib. Tapi Nabi syarat kat hidung. Maknanya, kalau kita boleh sujud, bagi hidung kena, itu sujud yang paling sempurna. Tapi kalau tak kena, contoh kata penyek. Penyek pun tak apa dah. Jangan duk pergi tinggi pula lagi. Penyek pun tak apa, alhamdulillah. Yang penting ada lubang nak bernafas. Kalau tak ada jenuh, penat mulut nak bercakap, mulut nak nyawa, mulut nak makan. Kan? Jadi, kalau tak sampai, tak payah tonyok teruk-teruk. Tapi kalau sampai, itu sempurna. Maknanya di sini, kalau sampai dapat pahala sunat. Kalau tak sampai sah dah sujud tu, sah. Cuma kalau nak pahala sempurna, bagi sampai. Faham tak? Walaupun ada mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali, kena bagi sampai dia tak? Kena bagi sampai. Tapi Imam Syafi'i kata, sebab Nabi tak sebut, Nabi cuma mengisyarat sahaja, maka isyarat Nabi tu ada pencerahan, ada huraian di sebaliknya. Saya kita sembang tentang sujud. Saya cuma mukadimah dia dengan hadis Nabi SAW. Bermula syarat sujud itu 8 perkara. Kita tengok, kita lah ni duduk sujud ni. Ni kalau suruh semua sujud ni, semua boleh sujud. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul lah. Kan? Cuma kita kata, saya tahu, saya faham. Perempuan yang ada depan saya ni hebat dalam perilaku sujudnya. Cuma kita nak memperelokkan lagi. Kalau hak yang tak kena, kita pun kena. No? Kalau tak betul, kita pun betul. Sama-sama. Okey? Bahawa dia kata yang pertama, ia kemudian daripada sempurna i'tidalnya. Apa yang dimaksudkan sempurna i'tidalnya? Sami Allahu liman hamidah. Tangan dah siap duduk di paha. Okey? Tangan dah siap duduk di paha. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai tak ada. Sami Allahu liman hamidah. Tangan tak ada sampai ke paha. Dia turun terus. Yang tu i'tidal tak sempurna. Kerana di situ adanya Toma'ninah. Maksud Toma'ninah ni dah sempurna. Dah tenang dah duduk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kan kita kan ada bacaan. Bagi untuk yang tak membaca ni, Sami Allahu liman hamidah terung terus. Yang tu yang dikatakan yang tidak sempurna. Tidak sempurna Sami Allahu liman hamidah, tangan dah berada di sisi paha. Kalau tak kata Rabbana walakal hamd dah sempurna. Dah sempurna. Tidak sebut sebab ada Toma'ninah di situ. Kita syarat pertama kena bagi sempurna i'tidal. Tak mau baca pun tak apa. Sebab bacaan di dalam i'tidal itu sunat saja. Katalah tak mau baca pun tak apa. Jadi sempurna i'tidalnya. Bila mana sempurna i'tidalnya? Sampai kedua-dua tangan kita di paha. Itu sempurna i'tidalnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, bahawa menghantar ia akan 7 anggotanya kepada tempat sujud, iaitu 2 perut anak jari
Mana dua perut anak jari ni? Ni. Ni dipanggil perut anak jari. Hak tepi ni bukan. Nah, ataupun Nabi sebut katifai. Dua tapak tangan dilekatkan di bumi, di lantai, di sejadah. Kita cuba buat demo sikit lah. Kemudian dia kata, lepas dua perut anak jari, dua kakinya. Dua kakinya. Ujung-ujung jari kaki kita. Jari, anak jari kaki. Dia kecil dan pendek daripada anak jari tangan. Kan? Pendek dan kecil. Wajib ditikam. Diletakkan di atas bumi. Dan lagi dia kata, dua lututnya, kedua-dua belah lututnya. Kalau dah sujud tak kena lutut tu susah juga. Sujud ke bawah memang kena lutut. Dua tapak tangannya dan dahinya. Dua tapak tangannya yang tadi saya sebutnya, dua perut anak jari. Ni anak jari dua kakinya. Ni begitu juga dua jari tangannya. Dan sunat tertib pada menghantar sekaliannya itu di atas aturan tersebut. Yang dikatakan sunat tertib ni macam mana? Nak hantar siapa dulu? Antara 7 ni, siapa yang mati dulu? Okey. Kalau kita tengok di sini, siapa yang disebut dulu? Jari kaki. Betul tak? Kita kan dah berdiri dah. Kan? Kita memang berdiri. Kalau lagi disuruh tangan dulu jenuh kaki dan naik atas ni. Jadi tertibnya memanglah kaki sebab dia duduk terpacak lah. Kan? Kemudian dia hantar lutut. Ini yang nak bagi sempurna. Hantar lutut. Lutut sakit. Tak boleh pergi lutut. Tak apa. Hantar dua tangan dulu. Okey, di sini ada dua khilaf. Di sini ada dua khilaf. Jadi dia kata, kemudian baru letak, dan barulah letak dahi. Okey, mai seorang tolong buat demonstrasi sat. Ada? Boleh? Boleh ya? Mai hak yang comel-comel. Saya ni besar sangat kot. Dah? Masak kah? Mai. Mai. Boleh. Okey. Ni apa? Okey. Ya, mengikut tertib. Bila mengikut tertib, perut anak jari kaki dah dan memang ada di sini dah. Kan? Kemudian tertib yang kedua di bawah turun. Okey. Apa kan? Okey, lutut lepas tu dia kata dua tapak tangan dan kemudian dan okey, itu tertib. Baik, terima kasih. Kita apa yang sebut okey. Waktu nak sujud, kita akan letakkan dua tapak tangan dulu kan? Ya. Dua tapak tangan yang paling baik letak dia atas sini. Okey. Kita tengah. Buka tengah. Ini yang paling terbaik. Letak dua tapak tangan betul-betul di tengah muka. Hal keadaan kita perempuan, kedua-dua siku kita ni boleh letak satu boleh. Dan jangan sesekali lengan kita masih. Jangan sesekali, ini dipanggil Sa'id. Ini nama dia Sa'id. Ini dipanggil Sa'id. Dan jangan sesekali Sa'id ni, ini bahasa ni dia apa? Cara aku marah. Lengan. Jangan salah. Lengan ni kena lantai. Kalau lengan ni kena lantai, menyebabkan cara susu kita dianjing.
menyerupai anjing. Nah, okey. Dan jari dirapatkan yang di sini macam ni. Kalau kita mungkin di sini. Nah, di sini. Jari dirapatkan dan dibuka. Okey, sekali buka. Kalau letak di tangan, buka nanti duduk di tengah-tengah tu. Macam ni. Cantik sangat tu. Cantik sangat. Okey. Kemudian dalam video itu cara sujud yang paling sempurna yang macam Allah ajar. Nah, sebab apa? Sebab orang perempuan ni dia kena kapit kedua-dua belah tangan dia. Kalau lelaki dia penggang. Nah, dia penggang dan dalam istilah sahabat Rasulullah SAW kata penggang daripada perut, daripada penggang daripada apa? Jangan pandang perut saya besar. Jangan kendangnya. Nah, jangan kendang perut. Orang yang perut, jadi dia ada satu lubang waktu dia sujud sehingga kalau kata lelaki anak kambing boleh lalu bawah tu. Maknanya dia ada satu lubang. Tapi orang perempuan dia kena dan rapat ke paha dia. Sebab saya kata macam saya kata bulan lalu. Kita orang perempuan ni cara kita solat tak sama dengan cara orang lelaki kerana ia lebih bersopan. Ia lebih bersopan. Itu di antara yang disebut tujuh. Yang utama sana kita nak beri peluang kat sahabat yang Google Meet tumpang sama no. Okey. Faham yang dia kata ikut tertib. Ikut tertib, kedua tapak kaki memang dah ada lantai. Yang kedua diikuti dengan dua lutut dan kemudian diikuti dengan dua tapak tangan dan yang terakhir ialah dahi. Dan begitu juga kalau kata hidung sampai, alhamdulillah sempurna, sesempurna sujud apabila sampai hidung. Tapi kalau tak sampai, tidak mengapa. Sebab Nabi tak sebut, Nabi isyarat. Nabi tak sebut, Nabi mengisyarat saja. Maknanya, kalau kata kita boleh sampailah. Kalau katalah hidung tu terlapik. Contoh kata telekung kita kan, bila kita suam gitu, waktu kita sujud, terlapik hidung kita. Boleh? Boleh. Yang tak boleh terlapik, ya ada dahi sahaja. Yang tu kena faham. Pegang kata-katanya sampai mati. Nak mati tak lama dah kan? Pegang. Sebab apa? Sebab saya kita pergi belajar. Ada ustaz tu kata, hidung wajib. Hidung tak wajib. Hidung tak wajib. Yang wajib ialah dahi. Wajib bagi kena lantai. Kalau kita sembahyang atas lantai. Wajib bagi kena sejadah. Kalau kita berlapikkan sejadah. Atau kita berlapikkan apa-apa kain. Apa-apa safrah. Maka wajib bagi kena. Kerana syarat dia ialah 7 anggota. Ini bagi orang sihat. Ini bagi orang sihat. Untuk yang tidak sihat. Untuk yang tidak sihat, yang bersolat di atas kerusi, pastikan sujudnya kepala ke bawah sikit daripada papan punggung kalau boleh. Tunggin sikit lagi, agak-agak kepala kita tu agak rendah daripada papan punggung. Tapi tak upaya. Sakit pinggang. Tak upaya. Kan? Bila kita sakit pinggang, nak sujud sampai tunggin lagu mana? Rokok dah dapat terah tu. Sujud mungkin dapat bawah sikit. Tak dapat juga. Rokok dengan sujud sama paras. Tak apa. Janji solat. Janji solat. Allah tahu. Sakit Allah bagi. Taat Allah tahu. Takwa dalam hati. Jangan rasa rendah diri. Tapi mintalah pada Allah. Minta pada Allah. Mudah-mudahan sihatkanlah tubuh badanku. Kita pernah nasihat satu masa dulu. Hari ini kita sakit. Allah kira kita sujud macam sempurna. Allah kan maha baik. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang. Jangan rasa sedih andai kita tak dapat sujud. Itu sedihlah. Ini nak turun ke bawah kan. Meletakkan wajah kita di bumi. Okey.
Dan kemudian tentang anak jari kaki yang kita lipat. Kan kita lipat yang dia kata perut anak jari kaki. Waktu kita lipat ni, ada yang tak sampai. Mahal yang kelingking tu dia akan halus. Dia tak sampai, kadang dia terapung. Tak apa. Hak Rolin sampai. Ibu sampai. Kan? Tengah sampai, tunjuk sampai. Tak apa, hak yang terapung tu biar dia terapung. Jangan duduk tengih juga. Dan kemudian mungkin ada sakit. Sakit tak boleh nak kepak jari. Jangan duk heran lah kalau orang yang sihat. Takkan yang tu pun tak boleh. Dah tak boleh. Kan? Hari sihat tak apa, hari sakit tak boleh. Kita menetap dia main orat kerah tu. Dia tak boleh. Maka kaki tu nak panggil apa? Melebeh ke belakang tu. Dia biar lah tu. Dia tak boleh nak kepak jari dia. Dia sakit. Bila dia sakit, jadi buat sekadar yang dia mampu buat. Buat sekadar yang dia termampu buat. Kenapa? Dalam sujud ni, Rasulullah suruh bubuh perut anak jari tu bagi kena. Sebab dia nak bagi anak-anak jari kita tu juga menghadap arah kiblat. Dia nak suruh bersujud sama kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu syarat utama anak jari kaki, perut anak jari kaki. Tapi kalau tak boleh maka tak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau boleh tak buat, tak sah. Boleh kepak anak-anak jari kaki dia. Tapi dia tak mahu buat. Tak sah solat dia. Dia boleh buat, tapi dia jahil. Wajib belajar. Dia boleh buat, dia jahil tapi dia tak mahu belajar. Tak sah. Ada yang sembahyang ikut-ikut orang. Orang rukuk, dia rukuk. Orang sujud, dia sujud. Tapi dia tak mau belajar. Bila dia tak mau belajar, solat tu tak sah. Sebab dia ingkar daripada menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu tu wajib. Wajib kena buat. Tak dapat tidak. Dan kita tahu, kita orang perempuan ni, kita sentiasa jaga kita punya ketiak. Tak buka, kan? Okey, waktu sujud tu, macam kalau kita yang buat tadi, dia tunjuk dalam keadaan cukup sempurna, kapit ketiak dia, angkat siku. Kalau boleh siku tu di atas lutut atau atas lagi pada lutut pun tak apa. Tapi orang tu dia sakit, dia tak boleh, dia sakit bau. Kalau dia angkat tangan dia ni, dia sakit bau dia sangat. Tak boleh, tak mahu dia kena letak juga lengan ni ke lantai. Baru boleh dia, tak apa. Walaupun orang panggil sujud anjing. Tak apa, pasal apa dia sakit bau. Benda sakit ini dinamakan benda darurat. Bila dikatakan benda darurat, buatlah sekadar yang kamu termampu. Buatlah sekadar termampu. Betul bila kita belajar, kita tahu Allah tu pengasih sangat. Allah sayang sungguh dekat kita. Setiap perbuatan gerak-geri kita tu Allah tahu niat hati kita belajar dan kita tahu aku ni tak cukup sempurna. Okey. Tadi ikut tertib saya kata turun lutut dulu. Baik, satu lagi hadis. Hadis Nabi SAW. Nabi tak sebut rukbatain, dua lutut. Nabi sebut katifain. Nabi sebut dua tapak tangan. Jadi bermakna, kalau nak turun dua tapak tangan dulu boleh? Boleh. Sah. Sebab Nabi pernah buat. Nabi pernah lakukan. Ketika mana baginda turun sujud, berlaku pada tahun 9 Hijrah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Kalau kata 9 Hijrah ni, baginda SAW lebih kurang umur 61-62 tahun. Bermakna baginda dah pun tua. Baginda dah tua. Sebab tu kita ada perbincangan tentang dulu istirahat. Tadi. Bila baginda dah berumur, maka ketika mana baginda sujud, baginda turun,
dengan tapak tangan dulu. Okey. Yang ni kena tanya orang sakit lutut. Pasal apa turun letak tangan dulu? Dia nak jaga lutut dia. Kalau dia turun ke lutut dulu, sakit. Kan? Apa badan comel-comel lagi saya ni. Memang hentak tu tak kira tak payah mangkit. Mau tak mau, tangan dia pergi dulu. Tongkat. Nah, tongkat dia pergi dulu, lepas tu barulah dia letak lutut. Jangan letak tangan, letak dahi baru letak lutut. Jadi boleh tak? Boleh. Afdal tak? Afdal juga. Afdal juga. Jadi kita boleh guna dua kaedah. Nak letak dulu lutut dulu pun elok, afdal, sah. Kalau nak letak dua tapak tangan dulu pun elok, sah dan afdal. Boleh kedua-duanya. Jangan pertikaikan waktu. Okey? Maknanya bila ada hadis, maka diharuskan, dibolehkan. Bila Nabi pernah buat, maka afdal. Itulah yang terlebih afdal. Buatlah di antara kedua-duanya. Namun di antara tangan dengan lutut mana lagi baik? Lututlah lagi baik. Tapi kan nak letak tangan pun baik. Pun baik. Yang tak baiknya apa dia? Tak buat. Tak buat terus tu. Itu yang paling tak baik. Itu senang aja kita. Kan? Okey. Syarat sujud yang ketiga, iaitu dia kata terbuka dahinya. Maknanya tak boleh tutup dahi. Sebab tu kita bila nak solat, kita pakai telekung, muka kecil lagu mana pun telekung tu ukak dengan 3 anak jari di dahi. Ini di antara ruang wajah yang boleh diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahram. Letak 3 anak jari di dahi ni, boleh sujud sampai. Sujud sampai. Ataupun mungkin di dahi kita ni sempit, anak rambut banyak. Kan ada orang yang anak rambut banyak. Dia memang dahi pun tak sampai 3 anak jari luar. Sikit jadi dia. Pernah jumpa kan orang yang dahi sempit? Lepas tu kalau kata dia tarik pergi nak bagi 3 jari, terkeluar habis rambut-rambut dia. Kalau terkeluar rambut, terbuka aurat. Dia terbuka aurat batal. Jadi setakat mana yang dia boleh sampai. Ada tang sini ada dia. Janji kena. Sebelah dahi pun tak apa. Katalah ada bisui tang dahi. Jerawat batu. Sakit jerawat batu kat dahi. Waktu sujud. Saya ni memang kaki jerawatnya. Hampir hari ni tak ada. Kalau kata tang sini. Kita tak tu sakit. Kita boleh. Hendak sikit. Sengit sikit. Janji dahi. Kawasan dahi ni janji kena. Walaupun sengit. Janji. Katalah anak tudung kita ni macam terbawah sikit. Kita tenyeh bagi kena. Rasa dahi kita kena. Janji sebahagian dahi pun memadai. Janji dahi dalam keadaan terbuka. Rasa sejuk je. Mana dia kena lah tu. Walaupun sikit. Pasal apa? Mungkin dia tertutup dengan telekung kita. Kalau anak tudung kanan, anak tudung yang dia suka turun. Kita pembaca, pembetul makhraj, dia pemakai menoreh. Ada kan hak yang macam kita pergi makan kenduri, kita ni punya kunyah tudung makan dah turun tutup mata kan. Janji kira kena. Janji kena. Pada sebahagian sebelah kena pun tak apa. Janji kepala dia tak keadaan terbuka. Ditekankan kepalanya kepada tempat sujudnya. Sunat tekan sikit. Sunat ditekan sikit. Sehingga kan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau ada pasir, dekat pasir. Kalau ada debu, dekat debu. Sebab tu lepas bagi salam Nabi sapu debu tu. Kita tak ada debu kan. Jadi kita ni sebenarnya tak sunat pun sapu muka lepas bagi salam. Dia bukan syarat. Dia bukan dukun, dia bukan sunat. Dia tak ada apa-apa. Kita cukup membalik dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kita dah jadi kebiasaan.
kebiasaan. Kalau ditanya, pasal apa sapu muka? Entah, aku tengok orang pakai sapu muka. Kan, kita akan berjawapan itu. Saya kata kita beramal dengan ikut-ikut. Iman kita, iman taklid. Iman ni aku ikut je. Apa orang buat, aku ikut. Dia sapu muka. Ada yang dia pusing pula kat atas ni. Kan? Ada yang apa ce? Okey. Tapi, saya nak beritahu. Adakah salah dan berdosa? Tak salah. Sebab Nabi sapu. Nabi sapu pasal ada debu. Sebab ada pasir. Kita tak ada. Okey, mungkin kita nak buat. Mengikut cara perbuatan Nabi. Seperti mana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar seorang sahabat yang selalu mengikut jejak langkah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu ikut. Nabi buat macam mana. Walaupun benda tu dah tak ada, dia ikut. Dia akan buat. Nah, boleh, tapi tak ada pahala sunat, tidak ada pahala makruh, tak, bukan dikatakan bid'ah, bukan bid'ah. Kalau nak buat, tak mau buat pun sudah. Tapi jangan kita kata kat orang yang itu semayang tak sapu muka. Hang sapu muka siapa? Tahu tengok semua orang sapu. Hang lagi dekat betul. Pasal ikut orang. Kita ikut Nabi. No? Okey, tak apa. Jangan pertikaikan benda-benda kecil tu, jangan pertikaikan. Kena tahu. Bila ada ilmu, beramal dengan ilmu. Kemudian dia kata, tekan sikit tekan sikit kepala kita. Ke lantai tu. Yang kelima, jangan qasad dengan turunnya itu bagi yang lain daripada sujud. Memang turun nak sujud, bukan turun nak cium sejadah. Aku tengok kucing, orang yang bela kucing ni nanti mai duduk di atas sejadah dia. Kan bila kita nak sujud tu, dia nanti nak tolak dia. Kucing tu tak pakai spender kan. Dah tentu tak basuh berak. Tidak. Dia duduk kat atas sejadah aku ni, entah ada bekas kesan. Orang yang was-was tinggi ni dia akan fikir. Dah lah tak pakai spender. Berak tak basuh. Duduk di atas sejadah aku. Kesan-kesan dia ada kot. Nak turun picung. Perhatian kita sujud. Okey, yang dikatakan dia tak ada niat pun nak sujud, tapi dah kebetulan time sujud. Alang-alang dah ke bawah, tak terus kepala. Itu yang dikatakan memang kita qasad nak sujud, bukan kerana kita nak cium benda-benda lain atau kita nak buat perbuatan yang lain. Okey. Yang keenam, bahawa tiada sujud ia atas sesuatu yang ia tanggung akan dia yang bergerak dengan geraknya. Dia tak sujud di atas sesuatu yang dia tanggung. Maknanya dia tak sujud atas kain. Kain telekung. Pasal kain telekung tu dia duk tanggung bawah. Ataupun dia letak tisu. Tisu kan bersifat melekat bila dia kena dengan kulit yang lembab. Dia pun mangkit duk antara dia sujud, tisu tu terangkat, duk melekat. Dia sujud balik memang duk ada. Tak sah. Sebab ia disebut sebagai sesuatu yang tertanggung atasnya. Dia ikut ya. Okey. Kalau kita sujud di atas sejadah yang ringan, dia melekat di dahi kita. Waktu kita bangkit, dia melekat, dia ikut kita sampai berdiri, pun tak sah. Walaupun dia memang sejadah. Sebab apa? Sebab dia bersifat ikut tanggungan kita. Jadi tak boleh, tidak sah. Syarat utama dia, kalau kata kita nak letak hamparan yang tak ikut naik sama. Kalau yang ikut tak boleh. Begitu juga dengan telekung kita. Kadang sembahyang, buka kipas angin nak kuat tu, telekung kita akan kembang kan. Kembang dululah orang sembahyang pakai kipas. Dia orang buka aircon. Kemudian bila kembang, mai nak turun sujud, telekung tu pun kembang. Dia pergi ke depan. Kita pun nampak dia pergi ke depan. Sujud atas telekung, tidak sah. Sebab sekurang-kurangnya penerimaan pada 7 anggota, maka wajib dahi terbuka. Hak lain tak buka, tak apa dah. Tetapi andainya boleh terbuka tangan, baik, sempurna.
Buka tangan. Tangan tak berlapik dengan telekung. Okey? Tangan kena bumi, kena lantai, kena sejadah. Itu yang paling afdal. Tapi kalau terlapik, kita pun turun-turun, kan dia terlapik. Tidak mengapa. Sah tak sujud tu? Sah. Tapi kalau boleh terbuka, itu lagi baik. Kita kan selalu nak beribadah, kita akan cari yang paling afdal. Al-maklumlah kita kan tak afdal. Kita kan tak baik. Kita nak cari benda-benda ataupun perbuatan-perbuatan yang terbaik untuk nak tambah baik lagi diri kita yang tak baik ni. Itu saya kata, bila kita nak cari amalan, kita nak beramal, kita nak cari amalan yang afdal. Bila nak cari amalan yang afdal, kita buat seboleh mungkin agar tangan boleh kena bumi, boleh kena lantai. Tapi kalau tak boleh, tak payah duk selak. Susah. Kalau selak, kita bimbang. Waktu dia nak buka tangan dia nak sujud tu, pergerakan dia jadi 3 kali berturut-turut. Bila pergerakan jadi 3 kali berturut-turut, apa jadi pada solat dia? Batal. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, batal. No, pasal apa? Dia nak qibah. Nak tebak telekong dia nak bagi kena juga tapak tangan. Tapak tangan tak wajib kena. Tapi kalau kata boleh bagi kena, itu afdal. Kalau tak boleh, jangan menyusahkan sehingga membatalkan solat. Faham tak? InsyaAllah. Saya kata, ada ilmu, beramal dengan ilmu. Okey, mungkin para asatizah yang hebat-hebat akan datang. Dia mai kata lagu ni, dia mai kata lagu ni. Berpegang dengan kitab Allah. Berpegang dengan kitab Allah. Jangan hati duk goyang. Oh, kita ni kan lalang. Oh, ustaz tu kata lagu ni. Ustaz tu kata, bukan saya kata saya yang terbaik dah. Kita berpandukan kitab Allah. Nah, kita belajar berpandukan kitab Allah. Bukan suka-suka, ikut nafsu, nak bagi fatwa. Nah, mengikut apa yang telah pun diajar oleh baginda Nabi SAW. Ni kita nak baca ni huraian hadis tau. Nah, bukan suka-suka kita buat kelak main. Itu syarat yang keenam. Dan syarat yang ketujuh, meninggikan akan punggungnya daripada tengkuknya. Syarat dia, maknanya dah kalau kita tak boleh nak tunggi macam mana pun, kalau tak kena, kita kalau boleh, kita bagi rendah sikit kepala kita daripada punggung kita. Rendah sikit. Tapi, kalau sakit, contoh kata, bersolat di atas kerusi. Kita duduk di atas kapal terbang kan. Kapal terbang tu punya seat, kita pun faham. Rapat ni. Rapat. Hang nak bagi macam mana kepala hang bawah pada punggung? Cuba bayangkan. Kita bukan sakit, kita sihat. Tapi darurat. Darurat. Buka meja yang orang nak bagi makan tu. Dibuka meja time orang nak bagi makan je. Sebenarnya tu buka je siap meja. Waktu kita nak sujud tu, kita letak kedua tangan kita di atas meja yang orang buka nak bagi makan tu. Kemudian kita sujud. Kalau boleh sampai kepala bagus, tak boleh pun tak apa. Ada yang boleh sampai kepala dia. Yang perut tipis tu dia sampai lah. Yang perut tebal tak sampai juga. Tak sampai pun tangan dia saja sampai. Punggung dia naik ke atas tak? Tak pun. Itu darurat. Darurat atau sakit. Maka diharuskan. Maknanya dibolehkan. Dibolehkan untuk bersujud. Tapi kalau biasa, yang normal, dalam keadaan kita sihat, tak ada apa-apa kesakitan dan tidak ada apa-apa daruratnya, maka wajib kepala rendah daripada punggung. Kenapa Allah Ta'ala buat itu? Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, kamu manusia bukanlah hebat mana. Sekalipun hang seorang raja, hang seorang pemimpin negara, hang orang yang paling tinggi jawatan, tapi ketika mana hang sujud, muka hang lebih rendah daripada kemaluan tempat keluar najis. Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, suruh kita sedar diri kita. Hebat lagu mana kita,
Mungkin hang pernah dinobatkan sebagai ratu cantik dunia, tapi tetap muka hang kena di bawah, sembam ke bumi. Sementara bahagian kemaluan lebih tinggi daripada wajahmu. Allah Ta'ala nak suruh kita hinakan diri kita. Baru ada hadirnya satu sifat apa? Sifat tawaduk dalam diri. Apa sifat tawaduk? Sifat merendah diri. Tak usah duk belagak sangatlah. Tapi sana orang puji cantiknya. Ha? Hidung mancung macam seludang. Mulut merah. Bak delima merekah. Segak kali delima merekah tu. Kita tengok delima. Pipi pau di layar. Pipi pau di layar. Pau tu membelam kan? Kelantan panggil membelam kan? No? Dulu saya cari pau ni. Apa benda pau ni? Ini Kelantan. Panggil pau. Pau di layar tu macam mana? Buah membelam. Hak besar tu. Kan kita nanti potong dia. Puk lekat dalam. Oh macam tu. Ha? Pipi pau di layar. Muka bujur sirih. Cuba ambil sirih letak. Ambil delima merekah letak jadi mulut. Ambil seludang botang hidung. Segak kalau betul. Ini dikatakan kata-kata majaz. Jari apa? Jari tombak serai. Sekali main jari macam tiang jamban. Ha? Ini kita panggil balarah. Balarah. Sabah musababih. Di sebalik kata-kata itu terhasilnya satu pandangan yang paling cantik. Kan dia dikatakan Rasulullah tu macam bulan purnama kan? Cantik, ini semua kecantikan. Jadi dia kata cantik macam mana kamu sekalipun ketika mana kamu sujud, sembamlah wajah kamu ke bumi. Abang, itulah asal kejadian kita. Daripada tanah kita dijadikan dan kepada tanah kita akan mati, dikembalikan masuk dalam tu jadi tanah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kamu dikeluarkan daripadanya dan kamu akan dimasukkan kepadanya. Tak ada orang mati dia orang bagi terapung. Mati pergi tanam tanah dia bagi terapung, naik ke atas, naik belong tanah. Habis gas kerja juga ke bumi. Nak ke mana kita ni? Kan ke bumi juga. Sebab tu pepatah Melayu, sepandai-pandai tupai melompat, dia punya melompat di atas orang. Akhirnya jatuh ke tanah jua. Kita ni hebat lagu mana pun, ke tanah jua lah tempat kembali kita. Sebab tu Allah Ta'ala suruh letak muka tu. Syarat dia letak muka tu. Buka muka hampa. Jangan lapik dengan apa. Kalau lapik tak sah. Letak muka hampa tu. Bagi hampa tahu. Pemain daripada situ. Dan kemudian nak bagi tahu kepada kamu, wahai manusia, bahawasanya hampa ni tak ada apa-apa harga. Tak ada apa-apa harga. Bahkan ketika sujud, kemaluan pun di atas, muka di bawah. Allah Ta'ala nak suruh kita hadir satu perasaan, iaitu perasaan tawaduk, rendah diri, mengaku bahawasanya hinanya aku ni Allah. Dan kita jangan lupa, kita pun keluar daripada pintu kemaluan. Kita keluar daripada pintu kemaluan ibu kita. Hebatkah? Tak ada apa. Tapi Allah angkat manusia yang keluar daripada pintu kemaluan. Allah angkat naik darjat setinggi-tinggi, bahkan lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada bidadari. Allah angkat melalui sifat takwa kita. Kalau ada takwa dalam diri kita, itulah darjat kita boleh tinggi daripada para malaikat dan juga anak bidadari. Baik, itu yang ketujuh. Dan yang ke-8. Yang ke-8, wajib tuma'ninah. Tuma'ninah ni adalah perkataan dalam bahasa Arab. Bahasa Melayunya tenang. Maksud tenang ni, dah cicah lah 7 anggota dah duduk sengak dah. Dah duduk sengak. Sunat dirapatkan ke 4 jari dan direnggangkan jari ni. Jadi macam ni. Ketika mana kita sujud macam ni, macam elok macam tu lah. Tapi kalau tak boleh, buatlah macam mana yang boleh. Ada yang orang sujud,
Dia letak kedua-dua tangan ni di sini. Di bawah sama parah dengan bahu dia tang sini. Boleh? Boleh. Cuma afdalnya kalau kita nak sujud bagi lama, bagi sedap, tang sini. Tapi tak boleh dia kata tangan dia pendek. Kan kita kan tak sama panjang. Ya? Buatlah sekadar yang termampu. Yang cukup 7 anggota tu di bawah. Diamnya ke-7 anggota tu ke lantai. Diamnya, maksudnya semua dah kena. 7 dah kena. Itu tomak ni dah. Ni sampai dahi dan cicak ke lantai. Macam ayam patuk padi tong-tang. Punya kelam kabut dah. Tak sah. Sebab tidak ada tomak ni dah. Sampai tak ada kena. Kena cicak. Itu yang dikata, tidak ada tomak ni dah. Sebab 7 anggota tak ada nak diam. Tak ada nak rehat. Itu maksud tomak ni dah. Diam seketika. Dan di sini sunat membacanya. Makna dia tak salah diam, berhenti duduk saja tang tu. Bacalah dia kata. 1 kali dan sekurang-kurangnya. Kurang-kurang, paling kurang 1 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi yang akmalnya. Apa akmal ni? Sesempurnanya. Paling sempurna baca 3 kali. Itu paling sempurna. Atau mungkin dapat Tok Imam mak yang lama baca dia. Kita sambung lagi baca 5 kali. Atau mungkin lagi lama. Tunggu bangkit, tak bangkit. Sambung. Jangan duk beletiak kat Tok Imam tu. Boleh lamanya. 7. 7 boleh nak lagi 2. 9 tak bangkit juga lagi. Di sebelah. Tapi pilih angka ganjil. Okey. Kalau Masjid Madinah, Masjid Nabawi, biasanya imam dia akan baca sampai 7. Kadang-kadang sampai 9. Jangan duk belitiak lama-lama orang tu. Baca. Selagi ada masa baca. Sebab apa? Dalam surah Sabihis, surah Al-A'la. Ketika mana baginda mengalunkan surah Al-A'la, Nabi paling suka bawa surah Al-A'la ketika menyambut apa-apa perayaan. Sembahyang sunat Aidil Fitri, Aidil Adha, sembahyang yang menyambut perayaan lagi satu gerhana. Baginda suka bawa surah tu. Kenapa? Sebab nak meninggikan syiar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu Nabi pun berpesan pada para sahabat, ij'alu fi sujudikum. Jadikan bacaan ini dalam sujud kamu. Iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Kan? Jadi Nabi ambil petikkan sikit tu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah tersebut di dalam sujud baginda. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ialah akhir daripada surah Waqiah, dijadikan pada tempat rukuk, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dijadikan pada tempat sujud baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bawa paling banyak 11 kali. Paling sikit sekali. Tak baca terus boleh tak? Boleh. Yang kita maknina. Okey, kita pergi sembahyang tarawih. Imam dia laju macam ekspres. Kan? Laju macam mana pun, walau tak sempat nak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, memadailah duduk sengat sat. Kadar subhanallah. Jadilah. Aku sampai tak nak kata apa itu imam tu punya berkah. Cecah dia membangkit. Kita baru letak kepala dia bangkit. Memadai dengan subhanallah. Bangkit terus. Sah tak? Sah. Sujud tersebut adalah sah. Dan kita tengok Dan sunat bagi lelaki merenggang akan 2 lengannya. Buka kepak dia. Macam orang lelaki angkat takbir untuk ihram kan. Lepas akan angkat. Ketiak dia pun dia akan angkat. Itu sunat bagi lelaki. Kalau dia pun nak kepit boleh tak? Boleh. Kalau nak kepit, kita tengok. Peliklah no. Sunat untuk lelaki merenggangkan. Kalau dia nak kepit tak ada masalah.
benda nama sunat, merengangkan dua lengannya daripada lambungnya. Lambung ni tangnya punya rusuk kan? Rusuk kan? Itu lambung. Lambungnya. Dan sunat mengangkat akan perutnya. Dia bagi terangkat sikit perut dia. Itu yang Nabi kata, kita orang perempuan kita merendahkan perut. Orang lelaki dia kena angkat sikit perut dia. Sehingga kan kata Rasulullah SAW, anak kambing boleh lalu bawah tu. Janganlah duduk dengan anak kambing pula, nak tinggal kat anak kambing nak. Apa nak terbang bawah perut dia. Taklah. Perumpamaan kalau kata budak berangkak, yang kecil-kecil tu boleh lepas. Boleh masuk. Bubuh anak kucing pun boleh. Bubuh mak kucing. Besar anak kambing tu. Kalau kata dia boleh ronda masuk tu, okey lah tu. Dikira dapat pahala sunat. Begitu juga dia kata direnggangkan dan sunat mengangkat akan perutnya daripada dua pahanya pada rukuknya dan sujudnya. Dia memang kena angkat. Kena angkat. Tapi kalau perut labuh, masalah perut labuh, perut besar. Atau dalam bahasa lain kita sebut apa? Perut boroi. Kalau lelaki boroi, kalau perempuan dia lebih. Kan? Waktu dia rukuk, dia tak payah susah-susah tanya perut dia memang dah sampai dah. Tapi lelaki sunat kalau tak kena apa. Sunat kalau tak kena apa. Kalau kena tak mengapa. Tidaklah menjadi satu kesalahan ketika mana ia mengenai paha. Baru habis mak sujud. Masa dah habis. Macam mana tu? InsyaAllah kita akan sambung muzakarah kita, perbincangan kita di dalam duduk antara dua sujud. Jangan boring jangan boring belajar sembahyang tu. Jangan pernah jemu. Walaupun benda tu kita tahu, bahkan kita buat tiap-tiap waktu, tapi kita ni untuk memperindahkan lagi, kan? Ilmu Allah tu kena topak. Macam mana kita duk topak handset tu, kena tambah. Barulah sempurna. Macam mana bateri. Kita ni hidup kita seolah-olah macam handphone tu. Kalau hang biar alik tapi mengaji tentang mana, kita punya bar tu, bateri kita tu makin merah. Makin nak padam. Sekali-sekali apilah kuliah. Cas bateri. Dia penuh. So rasa nak malak. Bukan tak reti-reti. Tapi oleh kerana tak berangat, basi. Kan? Basi. Bagi tapi. Jadilah. Dapat seminggu sekali tu. Jadilah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ukhuwah saya ni semua rajin-rajin belajar. Alhamdulillah. Petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan selalu minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Allah sedang meluruskan kita. Kan? Walaupun kita bengkok, Allah sedang meluruskan kita. Walaupun kadang-kadang sakit, itulah Allah dengan kita penuh halim, penuh kasih dan sayang. Okey, saya buka soalan. Ada nak tanya ke? Apa-apa soalan, insyaAllah. Ya, silakan Kak Ni. Ya. Okey. Atas berdoa sejuk. Okey, baik. Terima kasih Kak Ni, terima kasih. Berdoa sejuk. Bedak. Okey, bedak tu dia bersifat lut ayat. Makna dia sampai ayat. Bila dia sampai ayat, dia adalah perhiasan. Harus. Boleh. Boleh. Cuma yang tak boleh kalau kita pakai emas. Kan emas yang boleh koyak tu, kan sama ada emas yang kertas tu ataupun yang tebal yang dia percelek, yang akan kering. Itu tak boleh. Tapi bedak sejuk boleh kerana ia menyampaikan air. Dia sampai ayat. Dia tembus ayat. Tak mengapa.
Kalau kita ingat pun budak sujud pun dibuat daripada berat kan. Nah, maka harus tak mengapa. No? Kita pun bukanlah nak tempek sampai lagu tikus terjual tepung tu kan. Habis cakap, anak saya panggil budak pak-pak. Nah, pak-pak. Kalau nak semayang, nak bagi sejuk kan. Tapuk tu ya kan. Jadi boleh. Takut terhalang daripada sujud. Boleh lah, boleh. Diharuskan. Okey, ada soalan lain? Ya, itu Ustazah. Yang tu lawak. Okey, tak, saya pun biasa. Saya biasa, simpul tu terbuka. Okey, kan kita nak panggil pijak-pijak dia kan. Kita semayang, bila kita semayang, tengok kain kita luruh. Bila dia luruh, tak ada nak pegang, tak ada nak pegang ni, dia luruh. Kalau kita turun ambil dia, batal lah. Kan pergerakan kita nak turun, nak capai, nak angkat pun naik lagi kan. Tapi kita nak jaga sembahyang ni, selagi tak terbuka aurat, kita turun. Turun apa? Turun duduk sembahyang boleh. Harus sembahyang sambil duduk. Harus bersolat sambil duduk. Waktu kain kita dah luruh ke bawah. Sebab nak jaga aurat agar tak terbuka. Kalau kita pakai kain dalam, tak ada masalah. Kena hak yang tak pakai kain dalam tu. Kain dia suka semayang, dia akan buka kain tak tepi. Dia akan pakai kain semayang je. Bila luruh kain tu, nampak betul dia. Itu tak boleh buat apa. Itu tak boleh duduk. Kalau duduk pun tak, memang dah nampak betul dia. Maka waktu tu, batal lah sembahyang. Tapi kalau kita ada kain di dalam, kain sembahyang kita saja yang luruh ke bawah, maka waktu kita boleh duduk. Sembahyang sambil duduk. Kata boleh bangkit. Pasal apa? Pasal kain tu dah kita pegang di tangan dah. Lagi cantik, bangkit pula saya. Boleh. Cuma jaga pergerakan. Jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Terima kasih. Ya. Okey, ya betul. Dah penuh ke kain tu. Jadi kita angkat takbir pun sebelah saja. Kita baca Fatihah pun sebelah saja. Ya boleh. Boleh waktu tu, diharuskan. Okey, sahabat Google Meet ada seorang. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terlepas berapa episod, cuma nak tanya berapa takbir yang kita berserta angkat tangan, tempat di rukun mana yang dibolehkan ataupun semua rukun. Terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama kasih. Kita berapa kali sahabat Google Meet kita tanya berapa kali yang kita boleh angkat tangan. Waktu kita takbir intiqalat dalam sembahyang berapa kali? Baik, 4 kali. Dalam sembahyang ada 4 tempat, bukan 4 kali. Ada 4 tempat. Yang pertama waktu awal-awal kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Yang pertama. Yang kedua, setiap kali selepas baca Fatihah. Kan kita nak rukuk kan? Itu yang kedua. Tempat yang ketiga, bangun daripada rukuk, kita nak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, bangun daripada tahiyat awal. Bukan 4 kali tapi 4 tempat. 4 tempat. Saya ulang, tempat pertama ketika takbiratul ihram, tempat kedua ketika nak rukuk. Ketika nak rukuk. Tempat ketiga iaitu ketika bangkit daripada rukuk, nak i'tidal. Dan tempat yang keempat, bangkit daripada tahiyat awal. Tempat-tempat lain tak sunat angkat kedua tangan, bahkan kalau angkat makruh hukumnya. Wallahu a'lam. Faham? Alhamdulillah. Faham puan? Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Ya, seorang lagi tak tanya saya. Ada jawab, ada Alhamdulillah. Okey, ya.
Okey. 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 Okey, baik, terima kasih. Ni berlaku pertindihan azan. Kita dah dengar azan mungkin daripada masjid kan, atau dalam taman tu ada 2-3 surau kan, dah dengar azan. Azan ni maksud dia pemberitahuan masuknya waktu solat. Maka kita dah bagi laluan dah pada azan nak mula tu. Jadi nak buat sunat kan, sunat paling afdal sunat fajar lah yang kita nak buat. Kemudian elok-elok kita nak sembahyang, satu lagi pula sambung. Adakah kita nak tunggu ataupun kita nak terus solat? Harus kita terus solat. Boleh kita teruskan solat kita. Sebab apa? Sebab mana yang paling dulu? Mana yang paling awal? Atau mungkin kita ada saat kita nak pergi kerja ke, atau kita nak pergi menyantuni anak atau isi rumah kita, suami kita. Saat lagi dia lepas subuh dia nak makan. Dia dah order dah semalam nak makan nasi goreng belacan. Kan? Jadi kita kena segerakan. Ketika ni, kita dengar azan pertama, kita dah pakai yang tu lah. Walaupun saat lagi ada sambung, saat lagi tamu sambung, saat lagi tamu sambung. Maka ketika ni, kita dah raikan azan yang pertama tadi. Daripada mana apa yang masuk dalam lubang telinga kita. Itu yang terbaik. Okey. Ada lagi soalan? InsyaAllah. Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Niza. Ustazah, kalau macam kita menemani suami kita berbuka puasa sunat macam Isnin Kamil, sedangkan kita tak puasa sunat tu, dielokkan kita solat maghrib sendiri ke, atau kita lebih elok suami berbuka puasa sunat tu? Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Kita ni nak sembahyang, biasa kita duduk sembahyang berjemaah, suami isteri. Kemudian suami puasa sunat Isnin Kamil atau sunat apa, kita tak puasa. Kemudian masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, kita nak tunggu suami jadi imam kita ke, atau kita nak sembahyang dulu? Baik, bila kita buat sembahyang berjemaah, kita dapat 27 pahala. Bila kita buat solat sendiri, kita dapat 1. Okey, mana lagi baik? 27 ke 1? Maka ambil lah yang 27. Tapi kena tunggu sat lah. Tunggu sat sampai dia selesai makan. Lepas tu dia mai jadi imam kita. Itu yang terbaik. Ataupun kita kata lambat sangat. Aku perlakah dulu lah. Awal silakan. Tapi dapat 1. Kan saya kata dalam beramal, kita nak cari yang afdal. Dan kadang-kadang ada suami yang dia tak mau jadi imam. Dia akan elakkan, tak apa sembahyang malam. Duduk dalam satu bilik pun sembahyang sia-sia. Rugilah rugi. Bermakna kita tolak 27, kita ambil 1. Kan? Sebab benda tu kita tak nampak secara material kan. Kalau kita nampak, saya kita rebut. Paling afdal, kita tunggu dia. Walaupun mungkin terlewat 10 minit atau 15 minit sementara dia nak siapkan solat tersebut. Itu yang terlebih baik Izana. Tunggu. Okey Ustazah. Ya baik, sama-sama kasih. Ya. Bagaimana adab kita bila dengar azan di Okey. Kita dengar azan di rumah ataupun dalam masjid. Okey. Kalau kita dengar dalam TV, kita tak diwajibkan untuk diam dan jawab. Tapi kalau dia masuk, dia azan betul-betul masuk waktu, boleh kita jawab. Dapat pahala sunat. Kemudian kalau di masjid, kita masuk dalam masjid ataupun dalam surau, orang azan. Waktu ni kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ketika ni kita disuruh berdiri. Tunggu sampai habis azan baru buat solat tahiyatul masjid. Tunggu sampai habis azan. Sunat berdiri. Jangan duduk. Kalau duduk tak boleh buat dah tahiyatul masjid. Tunggu dalam keadaan berdiri, jawab azan sampai habis. Kalau kata kita berdoa lagi cantik, kemudian kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Okey, di antara adab orang azan,
apabila kita mendengar sunat kita diam. Nah, kalau ke tengah baca Quran, dengar orang azan. Azan tu clear. Bukan dari handset, bukan dari TV. Tapi live. Nah, berhenti. Berhenti baca Quran. Sunat bagi laluan pada azan. Tengok Allah Ta'ala dia nak mulakan azan. Ni kan kita tak muliakan, kita buka TV, orang punya azan lah. Buka TV, kadang-kadang tak heran. Sedangkan waktu kalau tengah baca Quran, dia suruh berhenti. Kan? Dia suruh bagi laluan pada azan terlebih dahulu. Lepas tu, bolehlah sambung aktiviti yang tak selesai. No? Tu tanda kita beradab dengan azan. Maka jawablah azan. Nah, ikut saja apa yang dia kata, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Asyhadu Allah, kita asyhadu Allah. Cuma yang beza sikit, hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah saja. Itulah yang kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Okey, itu adab kita dengan azan. Ya Kak Sima. Kalau masa kita dengar azan kan kita masalahnya kalau kita dengar azan itu kena lagu. Ya. Sayuk sampai tu yang kita dengar tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu tanda masuk tu. Lepas tu hilang. Di bawah angin. Masa ni kita nak jawab pun tak tentu kalu. No? Tak tentu kalu pun nak jawab. Teruskan aktiviti kita. Kalau tengah baca Quran kan bacalah. Teruskan aktiviti. Jadi kita tengah handset. Tengah handset ni. Tengah sedap duduk, cek. Orang azan. Tutup sak dia, letak sak dia di bawah, jawab azan. Azan yang sempurna lah. Kalau yang sayuk-sayuk tu macam saya kata tadi lah. Nah, tak ada sunat jawab dan boleh teruskan aktiviti kita. Okey. Ya. Ya, silakan. Jangan malu. Tangan tak sekali. Oh, yang ada serlum tu. Kan dia macam bersarung. Kan? Adakah sah? Nah, sebab tak kena lantai. Sah. Cuma saya kata paling baik kalau dia boleh kena lantai. Tapi kalau dia bersarung tak apa, boleh. Sah. Takut bersentuh. Kan? Ya, sah juga. Tapi yang paling afdal kalau terbuka. No? Sebab tu kita kalau dalam ihram wajib buka. Kan? Kalau pakai sarung tangan apa kena? Kena dam. No? Di antara benda yang wajib dia suruh buka. Kan? Tapi kalau nak ambil afdal, hak yang bersarung tu tebuk sikit tangan tu. Okey. Habis. Ya. Okey, bangun daripada sujud. Nak bangun daripada sujud, cara yang terbaik tak tekan langsung tu. Bangkit naik terus. Ni pakailah, kalau tak tekan tak naik lah. Yang ringan-ringan boleh. Yang ringan-ringan dia naik teruskan slow. Cara yang terbaik tak tekan tu. Cara yang terbaik. Maka kalau tak boleh kena tekan, tak naik lah. Tekan, dah lah tekan. Sakit pula sebelah. Kan kita ni bukannya normal pun kan. Tengok je sihat kan. Jadi tangan hak yang belah kiri tu sakit. Ni dia sakit main kat sini ni. Hang tekan kuat sikit dia sakit. Di pergelangan tangan ni. Jadi hak yang kuat tu lah yang lebih. Tak apa. Alhamdulillah boleh bangkit. No? Alhamdulillah boleh bangkit. Sekadar yang kita termampu. Allah Maha tahu. Allah pengasih lagi penyayang. Baiknya Allah tu nak. Jadi yang sembah aku. Hanya jangan sembah selain daripada aku. Kan? Allah Maha baik. Terima kasih ya Allah.
Okey, ya, satu lagi silakan. Ya. Okey. Mhm. 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 Okey, okey, okey. Okey, tercakap Melayu. Tercakap Melayu di dalam secara zahir. Tak sengaja. Tak sengaja, tak mengapa. Benda ni tak mengapa. Tapi jangan saja-saja. Tak sengaja, tak mengapa. Ya, sepatutnya untuk berdoa di dalam bahasa kita, lintasan dalam hati. Biarlah hati yang berbicara dengan Allah. Kan innallaha qarib. Allah tu dekat sangat dengan kamu. Walaupun hanya berbicara dalam hati. Innallaha alimun bizati sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang terdetik di hati. Dia tahu. Tapi kita rasa macam tak puas lah benda tak keluar. Terkeluar. Kalau tak mengapa. Kalau saya nak sembang, batal. Ya? Wallah. Ya, satu lagi. Okey. Okey. Baik, terima kasih. Kalau sembahyang terlupa baca iftitah, adakah kena sujud sahwi? Baik. Yang kena sujud sahwi iaitu ketika mana kita meninggalkan sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Sunat ab'ad ada dua. Iaitu baca doa qunut, yang kedua tahiyat awal. Kalau tertinggal dua tu, kena sujud sahwi. Doa iftitah dia sunat hay'ah. Sunat hay'ah tak payah. Lagi satu kena sujud sahwi mana? Waktu kita tersilap rakaat. Maksud dia kita was-was. 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4, kita kena ambil 3. Maknanya kita tambah satu lagi. Waktu ni kita kena sujud sahwi. Selagi kita tak meninggalkan dua sunat ba'ad ni, maka tak kena sujud sahwi. Ataupun mungkin kita tak confuse tentang rakaat, tak kena sujud sahwi. Ataupun mungkin kadang-kadang dia berdiri, sepatutnya baca Fatihah, dia baca tahiyat. Sedap-sedap tengah jalan, kau baca tahiyat, tak apa. Baca Fatihah. Waktu tu dia kena sujud sahwi. Sebab dia meletakkan bacaan bukan pada tempatnya. Kena sujud sahwi. Kalau tinggal doa iftitah tak perlu kita buat sujud sahwi kerana doa iftitah itu sunat hay'ah. Sebab tu kita kena kenal beza antara sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Kita akan sampai kepada sujud sahwi. InsyaAllah ta'ala perbincangan kita akan datang tentang sujud sahwi. Bukan bulan depan, mungkin bulan lagi sekali. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah semua dengan izin Allah. Tak ada apa no? Tak ada apa, saya minta maaf di atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu Allah punya, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Jadi sebelum saya akhiri pada hari ini, dengan penuh lafaz takzim sekali lagi, saya menjemput warga-warga Taman Niping yang belum saya jemput lagi untuk sama-sama menghadiri majlis walimah anak perempuan saya, insya-Allah yang bakal diadakan pada 10 Disember 10 bulan 12 bertempat di Dewan Masjid Makbul Teluk Kumban. Jadi bersama seisi keluarga ada yang tanya boleh bawa suami, boleh. Suami kita satu je kan, kita tak boleh kahwin 2-3 kan. Okey, kalau nak bawa anak boleh, bawa cucu boleh. Jemputlah seorang sikit rezeki Allah, kita makan apa yang ada. Kalau mungkin kadang-kadang tu tak cukup bangku meja tu, kita cari tikar-tikar pun boleh. Sebab hari tu punya kenduri ramai yang komplain saya, kerusi meja tak cukup. Saya pun tak upaya nak mencukupkan makhluk-makhluk tersebut. Berlapang dada lah. Yang mana boleh tenggek, kita tenggek. Bermula daripada jam 11.30 pagi, insya-Allah sampai jam 5 petang. Jemput Abdul tolong bagi tahu pada sahabat yang tak ada pada hari ini. Yang orang kuliah kita tapi dia tak boleh main hari ini, tolong sampaikan salam saya dan jemputan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين اللهم انصر للفلسطين اللهم انصر للفلسطين يا الله اللهم انصر المسلمين والمسلمات مؤمنين ومؤمنات في فلسطين وفي غزة يا الله اللهم انصر المسلمين والمسلمات مؤمنين ومؤمنات في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi